Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel, dan kali ini Cikgu nak cakap sikit atau mengupas topik tentang cabaran pembelajaran 2023 yang mana Cikgu dah senaraikan dan dah lama Cikgu berfikir-fikir rasa nak buat short video sikit tentang pembelajaran tahun 2023. Pada pendapat saya, dalam menguasai sesuatu ilmu tu, yang penting pertama sekali adalah wajib kita belajar untuk mengadaptasi dalam sesuatu persekitaran. Jadi, asbab saya memulakan channel Cikgu Aisyah Channel ni sebab pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada ketika itu. Jadi, ketika itu saya bekerja sebagai home tutor, private home tutor. Saya bergerak daripada rumah ke rumah mengajar, tetapi pergerakan saya terbatas. Jadi disebabkan pergerakan terbatas kerana kita ada PKP kan, kawalan pergerakan ketika itu. Jadi saya rasa macam lemas sebab saya tak boleh nak menyampaikan ilmu yang macam rutin yang saya buat pada setiap hari. Jadi saya bercadang ketika itu plan dulu nak buat video. Tapi tak plan lama. Terus buat video. Kalau boleh tengok video lama saya tu. Memang teruk lah. Itu first time saya buat video. Ada Cikgu Aisyah Channel. Tajuk Bab 1 Tingkatan 1. Sekarang dah nak masuk tingkatan 4. Maksudnya dah 3 tahun lebih lah. Kita develop channel Cikgu Aisyah Channel ni. Cikgu Aisyah tu nama saya lah sebenarnya. Jadi kat situ nampak tak saya cuba beradaptasi untuk mencapai hubungan saya dengan pelajar bagi menyampaikan ilmu. Jadi dalam konsep belajar pun sebenarnya sama je. Bukan saja kira saya sebagai tenaga pengajar, tetapi dari segi pelajar juga yang belajar perlu beradaptasi. Perlu beradaptasi. Kita tak boleh membataskan dan mensyaratkan sesuatu tu sebab kita tak boleh nak kuasai, kita tak nak. Kita tinggalkan langsung. Kita tak nak adaptasi. Kita pindah sekolah baru, kita tak biasa dengan environment sekolah baru, kita terus tak nak belajar. Tak boleh. Kalau kita rasa kita perlu belajar secara online sebab isu-isu semasa, kita belajar untuk belajar online. Jadi kat situ yang pertama saya nampak apa yang pelajar perlu lakukan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan sentiasa ikut arus perdana, kita belajar beradaptasi dengan situasi semasa. Dan saya pun, saya cakap pasal diri sendiri jugalah. Saya pun belajar juga beradaptasi, buat video yang mana memang tak tahu apa-apa pada mulanya. Buat video sampai level sekarang, banyak lagi benda nak belajar. Saya yakin banyak lagi benda nak belajar. Dan saya juga cuba juga kuasai ilmu nak mengajar dekat TikTok. Walaupun tak pandai tapi kita cuba beradaptasi, cuba belajar. Dan belajar ni memang takkan habis. Memang takkan habis sepanjang hayat. Belajar online ni banyak sangat cabaran, pengaruh-pengaruh yang luar dari segi hiburan kan. Jadi kita nak tepis hiburan tu, nak fokus apa yang kita nak, kita kena tahu apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak capai, objektif misi-visi kita waktu kita nak belajar tu. Tujuannya untuk elakkan kita tersasar daripada tujuan asal kita sewaktu kita nak search ataupun cari maklumat pada internet misalnya. Ataupun bila kita pergi sekolah baru, suasana baru, kita nak beradaptasi, kita tak mudah terpengaruh dengan sekeliling sebab kita ada sasaran visi dan misi kita bila kita nak mencari ilmu tu. Jadi ramai isu ni bukan pada guru je, isu pada pelajar juga dan juga semua orang lah. Kita ada masalah nak beradaptasi. Beradaptasi di sekolah, beradaptasi dengan sistem, beradaptasi dengan sekeliling dan juga teknologi yang semakin berkembang ni. Kita nak beradaptasi, kita gagal. Tapi kalau kita boleh beradaptasi, jauh kita boleh pergi. Yang pertama, adaptasi dan kita kena tahu visi dan misi kita ketika belajar. SPM ni sekarang paling besar lah. Daripada kita belajar KSSR, sekolah rendah sampai KSSM, paling besar. Jadi SPM ni, saya cakap dari segi silibus dalam matematik, saya tak cakap tentang silibus tajuk lain lah sebab saya buat Cikgu Aisyah Channel ni khas untuk tajuk matematik. Walaupun sebenarnya saya ada juga tajuk subjek-subjek lain yang saya ajar, bukan matematik je. Saya ajar subjek sains juga.
Sebab latar belakang saya, kalau ikutkan latar belakang saya adalah latar belakang perubatan. Ijazah saya dalam ijazah bagi perubatan dekat USM. Kemudian saya ambil masters dalam pendidikan, sebab saya minat dalam bidang pendidikan. Jadi saya ambil masters dalam pendidikan dan sekarang pun saya sedang buat PhD saya dalam bidang pendidikan juga. Doakan saya, insya-Allah saya habis PhD saya. SPM ni pada pendapat saya dalam matematik ni dia merangkumi semua sub-sub topik matematik tau, daripada darjah 6 tau sampai tingkatan 5. Jadi kalau kita tinggalkan tajuk-tajuk matematik tu kan, daripada darjah 6 kita blur-blur, tingkatan 1, 2, 3 kita blur-blur, okey tingkatan 4 baru nak pulun, baru kita nak fokus. Ataupun mungkin time tu baru nak dengar cikgu cakap, ataupun time tu barulah kita nak ambil tuition, ataupun dan sebagainya lah, baru kita nak study. Dia susah sikit lah. Dia macam satu silara yang terkait antara satu sama lain. Kalau kamu tak boleh kuasai, kamu kena refer dulu tajuk yang lepas tu, baru boleh naik. Macam kamu tak boleh terus langkah, tinggalkan. Ada ramai kes yang saya check kan, tingkatan 4 baru nak study. Okey, nak fokus lah untuk SPM sebab ada lagi 2 tahun kan nak SPM. Bila dia dah cover Form 4, Form 5 punya syllabus, bila masuk ke SPM dia kacau. Sebab tajuk-tajuk Form 1, Form 2, Form 3 tu banyak sangat dalam paper SPM. Cuma level dia pula lebih tinggi pula tu daripada dia, macam ni tajuk dia ada dalam tingkatan 1, 2, 3 tapi level dia tinggikan. Untuk kamu kuasai dan jawab. Yang tu. Hai, Assalamualaikum sahabat Chandra. Tersalah tekan. Jadi kalau kamu tidak boleh kuasai silibus yang lepas-lepas tu, dia akan kacau lah kamu punya pemahaman SPM kamu tu nanti. Waktu tajuk matematik. Tu silibus lain, subjek lain saya tak nak usik yang saya cakap sekarang matematik ni. Jadi persediaan untuk UASA 456, UASA 123 ni mesti kena kuasai. Tak boleh tinggal. Walaupun mereka ujian akhir tahun sesi akademik, tetapi mesti kena kuasai. Sebab dia akan kacau SPM kalau kamu tak kuasai. Jadi yang mana yang tingkatan 3 ni nak masuk tingkatan 4, ni cuti sekolah ni saya cadangkan pergi revise balik. Tajuk-tajuk tingkatan 1, 2, 3. Bagi strong, bagi kuat foundation tu, baru masuk tingkatan 4. Tingkatan 4 memang dia belajar tajuk yang kamu tak sentuh sangat pun. Tapi dia berkait. Maksudnya tajuk tingkatan 1 tu dia kuadratik. Dia macam lain lah, dunia baru sikit. Tapi dia berkait wak. Kalau awak tak kuasai yang belakang tu, memang kacau lah. Linear, algebra. Maksud kadang-kadang ada juga kan benda-benda yang sub-sub topik yang lepas-lepas tu memang akan kacau. Jadi, tolonglah bersedia dari awal, bukan last minute. Sebab masa yang kamu belajar untuk tingkatan 4, tingkatan 5 ialah tajuk-tajuk tingkatan 4, tingkatan 5. Kita tak sempat pun nak cover tajuk-tajuk tingkatan 1, 2, 3. Jadi kalau kamu dah kuasai tingkatan 1, 2, 3, secara automatiknya dekat situ, kamu boleh bantu pengiraan tingkatan yang tajuk-tajuk tingkatan 4 dengan 5 dan mudahlah kamu untuk terus fokus ke task SPM. Ni takut nanti tak sempat. Banyak kes. Masuk dengan saya kelas tingkatan 4 tingkatan 5, tak kuasai tingkatan 1, 2, 3, belajar tajuk tingkatan 4, tingkatan 5, bila SPM ada problem. Kenapa? Sangkut dekat tingkatan 1, 2, 3 dan tajuk asas. Seperti masa, dekat tajuk KSSR. Okay, bercakap pasal era digital, sekarang jalan zaman teknologi kan. Jadi semua benda nak menggunakan teknologi. In fact, kalau kita nak shopping pun semua nak pakai Shopee lah, pakai Lazada. Ada macam-macam lah kan. Semua tak nak pergi kedai dah. Semua nak window shopping dekat internet je semua. Sama juga dengan belajar lah. Pembelajaran digital ni bagus. Ada masa sendiri. Maksudnya kita boleh pilih bila masa kita nak belajar kan. Kita boleh pilih tempat yang kita suka bila kita nak belajar. Kita rasa bebas sebab kita pada zon yang kita selesa. Kita tak perlu pergi dekat tempat yang kita tak selesa, environment yang kita rasa tak selesa untuk kita. Tapi kena perhati juga kelas online tu yang pattern macam mana. Macam saya buat video ni, saya buat video ni, apa yang saya kupas dekat dalam video saya adalah dia punya konsep asas bagi setiap tajuk.
Saya tak mampu nak huraikan tajuk by tajuk dengan begitu spesifik. Jadi yang saya beri dalam tajuk Cikgu Aisyah Channel ni semua yang pattern yang soalan-soalan konsep asas. Konsep asas sebelum kamu menjawab soalan yang lebih kompleks. Yang kedua, kamu kena apply. Daripada konsep tu, kamu kena apply pada kata-kata soalan. Sebab soalan tak akan bagi sebiji macam contoh yang saya beri. Ataupun contoh yang cikgu beri. Ataupun channel-channel lain. Ataupun kat TV. Ataupun buku teks. Dia tak akan bagi sama macam yang dalam buku yang saya beri semua. Tak. Soalan kan sentiasa berubah-ubah. Jadi kata-kata soalan, contoh-contoh soalan, trial ke apa semua, kamu kena buat lah. Yang tak tahu tu, cari tempat belajar yang ada komunikasi dua hala. Yang ada two ways communication. Yang mana kamu tak faham, kamu boleh tanya, dia pun boleh jawab on the spot. Jadi kalau ada pembelajaran yang ada two ways communication, lebih baik lah. Sebab tu orang kata kalau tak faham after class, cari cikgu kat sekolah. Kalau cikgu tak sempat, tak selesa ataupun segan ke apa, cari satu kawan yang pandai ataupun private tutor yang memang serve untuk ajar kamu one to one macam mana saya buat untuk pelajar-pelajar saya. Macam tu. So maksudnya kaedah digital ni boleh membantu tapi tengok jenis kamu lah. Kalau kamu fast learner, okey lah. Kalau kamu yang moderate, boleh lagi. Tapi kalau kamu rasa macam lambat, jangan tunggu lama-lama. Cepat dah ambil bantuan. Cari yang boleh ajar two ways communication rather than one way communication. Cuma belajar online ni memang kamu bangun tidur pukul 2 pagi pun kamu boleh belajar kan. Boleh ulang kaji kan. Fahamkan konsep. Cuma bila buat latihan tu lah. Kalau stuck, kena cari guru yang boleh bantu kamu. Sebab matematik ni semua skill. Media sosial. Medsos lah. Medsos kita ada banyak lah. Ada Facebook lah, Twitter lah, Instagram lah. Saya tak tahu. YouTube pun kategori medsos juga. TikTok. Jadi adakah dia betul? Adakah dia membantu kita dalam pembelajaran? Yes, membantu. Tapi kamu kena ada matlamat bila kamu gunakan mereka untuk bahan sumber belajar kamu tu. Mesti ada matlamat. Sebab banyak serangan daripada luar hiburan-hiburan. Contoh TikTok kan, nak tengok maths. Tapi saya rasa macam TikTok belajar maths macam kurang efisien lah. Sebab macam pendek sangat video tu kan. Saya rasa macam kurang efisien. Saya lebih suka tengok YouTube kan. Dia lebih deep dan mendalam kan. Tapi tak apa, masing-masing. Cuma contohlah saya bagi TikTok. Kamu tengok TikTok. Lepas tu kan, kamu slide. Tiba-tiba datang elemen lain. Lagu ke, lagu Korea ke. Iklan ni lah, produk ni lah, lawak ni lah apa. Jadi, dia jadi tersasar. Mudah tersasar bila tengok TikTok tu. Dan mudah hayal. Last sekali matlamat hilang, tengok benda lain. Jadi, kamu bila nak search information daripada media sosial, information daripada video-video ni ke semua, kena make sure kamu tahu apa yang kamu nak cari dan jangan mudah tersasar. Jangan mudah galit, orang kata kan. Jangan mudah galit. Saya slide, tengok lagu Korea, ada slide lagu Korea, dah tak tengok benda lain. Dan tiba-tiba kamu tengah search, datang notification kawan tanya pasal game ke, tanya share video kelakar-kelakar. Kan kita macam tergerak kan nak pergi ke arah tu. Jadi kena set betul-betul apa yang kita nak fokus waktu belajar pakai media sosial. Lagi satu ilmu tu yang datang tu banyak sangat lah. Kamu kena ilmu kan. Ilmu dekat dalam media sosial ni banyak. Kena pandai pilih tau. Mana yang betul, mana yang tak betul. Ada yang betul, ada yang tak betul. Sebab tak ada yang pantau kan. Jadi kena perhatikan. Make sure ilmu yang diterima itu sahih. Berkesan ke belajar online ni Berkesan ke tak? Tahap keberkesanan. Sebenarnya tahap keberkesanan tu bergantung kepada kebolehan individu tu sebenarnya. Ada individu yang dia memang laju sangat lah kepala dia tengok sikit dia boleh tangkap dah. Ada yang moderate, ada yang apa lah cikgu ni cakap 10 kali tengok pun tak faham. Ikut individu. Sebab kita punya kepandaian ni berbeza-beza. Mungkin saya boleh pandai, saya tahu matematik tapi saya tak pandai betul lukis.
Ada pelajar saya pandai melukis. TikTok melukis. Tapi dia matematik dia teruk. Sebab ilmu ni luas. Bukan satu jenis ilmu. Tapi Tuhan, macam saya Islam, Allah beri kita kebijaksanaan. Bagi kita otak untuk berfikir, belajar. Jadi kita boleh belajar. Jadi kepandaian itu sebenarnya bergantung pada kebolehan orang tu. Ada yang cepat, ada yang sederhana, ada yang lambat. Saya tak cadangkan kamu tengok video saya semata-mata. Tengok lagi banyak video tajuk yang sama supaya lagi faham apakah yang cuba disampaikan dalam tajuk tersebut. Dan cuba juga apply any soalan dalam buku tu. Belajar online bagus, anytime, anywhere, any place. Tapi kena buat latihan. Kalau sangkut, kena ada cikgu lah. Macam saya cakap tadi, sangkut kena ada cikgu. Cari kawan yang pandai. Lebih baik cari cikgu yang boleh bantu kamu. Kalau saya ni di alam maya, saya takut saya tak sempat nak layan kamu. Tapi kalau ada kelas, kamu tak jumpa cikgu yang boleh bantu kamu, kamu boleh join any private class ataupun join any class tuition yang beramai-ramai. Kadang-kadang ada pusat tuition yang diorang allow kita atau membenarkan kita untuk tanya soalan dan diorang bantu dari situ. Rasanya itu sahaja yang benda yang saya nak cerita pasal cabaran pembelajaran 2023. Maybe bosan sikit, tapi banyak input dan tips lah yang saya dah bagi. Jangan lupa, saya sebenarnya ada niat tau nak buat kelas tuition ramai-ramai. Memang ada niat di hati. Nantikanlah saja iklan daripada saya. Kalau berminat dengan harga yang insyaAllah affordable untuk semua orang. Of course lah dia kelas tu akan menyentuh tajuk-tajuk yang hot. Yang hot yang akan masuk dalam SPM. Dan daripada situ saya akan tengoklah perlu ke saya buat kelas-kelas beramai-ramai untuk tingkatan 1, 2, 3. Sebab saya ingat saya nak buat kelas yang hot topic sahaja yang masuk dalam SPM tu, saya nak fokus kat situ dulu. Kalau ada permintaan baru saya buat kelas setiap tahun. Macam tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jangan lupa nantikan video cikgu tingkatan 4 bab 1 2023. InsyaAllah launching pada bulan 3 Mac. Inilah. Saya akan start bagi video yang pertama, tingkatan 4. Mudah-mudahan video itu dapat memberi konsep yang asas yang boleh kamu guna untuk jawab soalan nanti. Dan diharap jugalah penerangan saya jelas supaya sampai terus pada yang menengok video saya. Okey, salah silap saya minta maaf. Sepanjang 3 tahun saya buat video dengan Cikgu Aisyah channel ini bersama tim saya. Saya cakap terima kasih banyak-banyak. Saya tidak bekerja seorang Saya tidak bekerja seorang. Benda ni takkan jadi kalau saya kerja seorang sebab saya punya kerja pun dah banyak. Saya ada tim saya juga. Dan terima kasih kepada tim saya. Terima kasih juga pada pelajar, guru, parents yang menyokong saya. Salah silap saya minta maaf. Dan kita jumpa lagi dalam video tingkatan 4. Tingkatan 4 bab 1. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.